Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam yang penuh barakah ni dapat kita lagi sekali Allah pilih untuk duduk dalam suasana ketaatan, untuk hadir ke rumah Allah SWT ni. Yang pertama mengimarahkannya itu adalah kerja iman, datang dengan hati, ianya bukan datang semata-mata dengan kaki. Disebut dengan iman di satu mujahadah yang sangat tinggi. Iman merujuk meyakini bahawasanya yang ada hanya Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mensyarahkan sifat al-wujud dalam sifat 20, sifat nafsiyah yang pertama al-wujud. Imam Ahmad bin Hanbal mensyarahkan al-wujud mawujud, yang ada. Imam Abu Hanifah mensyarahkan al-wujud amantu billah, aku beriman kepada Allah. Membawa maksud apa merujuk pada iman adalah meyakini bahawasanya yang ada hanya Allah. Lalu kita datang ke rumah Allah, apatah lagi khusus dirujuk, ditulis di situ dalam surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Membawa maksud kita datang sekalian membawa isyarat yang ada hanya Allah. Kita datang ke rumah Allah kerana iktikad kita yang ada hanya Allah, bukan sebab ada masa, bukan sebab dah tak ada nak buat apa. Isyarat kita datang rumah Allah ni sekalian sebagai mukadimah. Saya kalau Allah takdirkan
bagi tazkirah kuliah di masjid. Rasa janggal kalau kita tak bicarakan soal rumah Allah. Dan ini misi yang besar sebenarnya. Dan nak melihat kebangkitan Islam di akhir zaman itu dengan melihat bahawasanya berapa pentingnya rumah Allah dalam hidup dia. Isyarat dia jemaah sekalian, sebagaimana kita datang rumah mak ayah kita. Bagi yang masih ada mak ayah, dia datang ke rumah mak ayah dia. Tergamak kita kata, sebab ada masa lapang ni, sebenarnya sibuk ni nak datang ni. Mak mencakap, engkau ni kan, tak boleh ke nak luangkan masa untuk aku? Macam mana hati seorang mak ayah bila anak cakap begitu? Ni baru dah tak ada buat apa ni, baru saya boleh datang jumpa mak ni. Itu satu. Keduanya, kita datang rumah mak ayah ni bukan sebab lain, sebab ada mak ayah lagi. Bukan sebab nak bagi waris pusaka, teruk no ni. Balik ni, pak nak bagi-bagi faraid ni. Belum meninggal. Persiapan sebelum aku mati, ramai datang untuk itu pun teruk juga. Tapi kita datang rumah mak ayah, isyarat sebab ada mak ayah. Bagi yang dah tak ada, Allah panggil mak ayah kembali ke rahmatullah. Kita pun cakap, tak balik tengok kampung lagi ke? Mak ayah dah tak ada. Nah, isyarat datang rumah mak ayah sebab mak ayah ada. Bila mak ayah dah tak ada, tak datang rumah dah. Bolehlah datang, tapi tak sekerap dululah. Nak pula Allah takdirkan seorang anak itu, ni setiap orang dulu-dulu, orang kampung dulu-dulu ni, anak rapat-rapat duduk. Unyang saya tu buka Kuang Sungai Serai. Sekarang dah jadi Gamuda Garden sana. Kuang Sungai Serai. Tok Empek sana. Haji Ahmad, Haji Yaakob. Duduk rapat-rapat tu. Memang dia susu anak beranak rapat-rapat. Pendek cerita, katalah seorang anak tu jemaah sekalian, dia nak pergi kerja atau nak pergi mana-mana, dia kena melintasi rumah mak ayah dia. Cukup ke sekadar turun cermin, hon, tin-tin. Betul ke cara itu jemaah sekalian? Ni, nak pergi mana-mana ni, nak pergi kerja lah, melintas depan rumah mak ayah. Cukup ke sekadar kita turun cermin, tekan hon atau mau bawa tak tahu, zuk terus pergi. Mak ayah ada dekat jendela tu tengok. Tu nyari-nyari nak jadi si tanggang. Paling kurang 1 second berhenti sat cium tangan pun pergi. Mesti saya yakin. Semua dalam kita semua anak-anak. Kita pun pernah jadi anak-anak semua kan. Mesti kita tak tergamak melintas rumah mak ayah. Mak ayah masih ada, dilintas. Isyarat saya nak tekankan di sini, datang rumah mak ayah sebab mak ayah ada. Bukan sebab kita ada masa. Bukan sebab kita dah tak buat apa. Sebab mak ayah ada. Malah anak yang ada tanggungjawab, terutama anak lelaki, dia akan usahakan masa untuk mak ayah. Saya ada kenal seorang arwah dah. Almarhum Tuan Haji Kamarudin. Meninggal di Madinah bulan Ramadan tahun lepas. Meninggal Ramadan, Madinah. Dia kata waktu dia memang dah sakit dah. Dia kata kat saya, Ustaz, saya nak pergi ni nak jumpa Nabi SAW. Oh, memang jumpa betul. Tanam di bakit. Tapi dia punya hebat cerita sebab dia ni seorang korporat. Kehebatan almarhum ni, setiap kali dia nak buat annual meeting, dia akan panggil saya bagi ceramah. Orang biasa annual meeting mana ada ceramah sangat. Ni dia buat meeting, dia bagi ceramah dan mak dia ada. Dia tanya ni siapa ni? Kata, mak saya, dia berusia dah. Mak dia orang Kedah. Mak dia duduk kerja-kerja dengan anak, tapi mesti nak balik rumah dia kat Kedah. Dan Haji ni apa buat? Dia akan balik on the spot macam tu. Kadang-kadang naik flight, balik hari. Dan orang ada kemudahan je mas sekalian. Ada kemudahan bukan hantar duit. Dia tu kena pergi. Dan akhirnya tengok apa balasan Allah kat dia. Tinggal di Madinah. Bersama dengan Nabi SAW. Jadi nak tekankan lagi sekali. Isyarat kepada rumah Allah. Nah, kita datang rumah Allah sebab apa? Sebab kita ada masa ke? Sebab ada Allah? Ini isyarat je maksudnya. Kita melintas kat dunia ni, lintasan makna mesti melintas, tak boleh tidak mesti dengan Allah. Jadi mari kita saya seru diri saya.
dan semua jemaah yang lain yang ada ni, alhamdulillah. Kita pusatkan keyakinan kita. Kita datang rumah Allah ni sebab Allah je yang ada. Yang lain semua tak ada sebenarnya. Diadakan. Kalau tak kerana Allah yang mengadakan semua, tak ada apa pun dunia ni. Tinggal lagi manusia ni terpengaruh dengan alam diri. Ini yang kita nak syarah buat perbincangan hakikat kehidupan yang kita nak mulakan perbincangan malam yang penuh barakah ni. Kita nak syarahkan balik kehidupan ni jemaah sekalian, nak tafsir kehidupan. Agar kehidupan ini mengikut landasan yang sebenar. Ada kawaid, ada kaedah nak tafsir kehidupan rupanya jemaah sekalian. Biasa sebut tentang kehidupan ni manusia je lebih ambil pendekatan hidup aku. Yelah agama juga, tapi hidup aku ni siapa ni? Dia macam nampak hidup ni dia lebih cenderung kepada diri dia. Walhal hidup itu juga ada merujuk kepada perbahasan yang mesti ada kaedah. Bagaimana membahaskan agama ada kaedah, yang ini pecah pada 3 bahagian besar agama, tauhid, ini akidah, akhlak dan syariat. Itu kaedah perbincangan agama. Walaupun agama Islam dah aku dah anuti, tapi kita tak boleh sewenang-wenang nak berbicara soal agama tanpa mengikut kawaid atau manhaj yang telah digaris pandukan oleh Allah dan Rasul. Nah, begitu juga kehidupan jemaah sekalian. Kehidupan kita ni berasal bagaimana hidup kita. Yang mana kalau rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kita ni bermula mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Macam mana yang mati boleh bicara tentang perkaranya? Bukan sifat dia. Hidup bukan sifat kita jemaah sekalian. Sebab tu dalam agama, bermula agama itu dengan awaluddin ma'rifatullah. Mengenal kita tentang Allah agar kita mengenal sifat-sifat kebesaran Allah. Kemudian agar kita tak tersalah letak pada diri kita ni. Sebab tu setiap mukallaf wajib belajar, kata Imam Musyafi'i rahimahullah ta'ala alaih dalam Fiqhul Akbar. Pertama syarat setiap mukallaf dia mesti meyakini Allah SWT dengan yakin bagaimana? Dengan segala sifat kesempurnaan. Kemudian keyakinan dia kena jazam. Yang ni tak boleh tergantung-gantung. Dia kena putih. Kemudian dia tidak boleh ikut syak wasangka. Dia kena ada fahaman yang benar dan dia tidak boleh taklid. Tak boleh ikut-ikut orang. Dan dia kena tahu bagaimana nak menghuraikan dalam sekurang-kurangnya secara ijmali, secara ringkas. Sebagai contoh jemaah sekalian. Dalam perbahasan kehidupan ini kalau kita lihat kita memulakan kembali penelitian terhadap kejadian manusia yang tidak terlepas daripada masalah dan cabaran. Itu yang pertama. Kita nak tafsir balik. Hidup ni jemaah sekalian memang takkan terlepas daripada masalah dan cabaran. Meneliti kembali permasalahan yang ada dalam kehidupan. Apa masalah yang paling utama dalam hidup manusia sebenarnya kalau kita kaji? Masalah tak kenal sebenarnya apa yang ada sebenarnya. Dia tak kenal hidup ni apa yang ada sebenarnya ataupun apa sebenarnya yang ada kat hidup ni. Itu kita kaji balik. Kenapa begitu caranya? Baik. Kalau kita rujuk kepada awaluddin ma'rifatullah, bermula agama itu dengan mengenal Allah. Tadi saya dah bahaskan dengan sifat yang pertama al-wujud. Ini kalau kita mendalami sifat 20 baru kita syarahkan sifat itu terperinci. Adapun dalam perbahasan hakikat kehidupan, kita bersandarkan perbahasan akidah tauhid juga. Sebab kehidupan tunggaknya adalah tauhid. Sebab apa? Sebab kalau bermula hidup ini, maksudnya bermula agama itu mengenal Allah dengan sifat yang ada hanya Allah. Nah, bermula kehidupan ini nak mengenal siapa? Apa yang ada dalam hidup ni lawan kepada ada tiada. Nampak? Jadi bila tiada bermaksud yang ada sekarang dok kita nampak depan mata ni isyarat sepatutnya. Isyarat untuk kita mengenal Allah. Itulah masalah paling besar manusia. Masalah paling besar manusia adalah jemaah sekalian adalah untuk mengenal Allah. Itu nombor satu sekali. Supaya dia boleh membawa tanggungjawab yang paling besar dalam hidup ini. Yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Apa tanggungjawab manusia ini? Yang tidak ada pada para malaikat. Yang tidak ada pada jin pun. Iblis pun tak dapat tu dia marah tu.
Dah lama jadi ketua, tiba-tiba tak dapat mandat. Marah dia. Tak ada pada seluruh binatang yang banyak di lautan dan di langit, tak ada. Yang mana tanggungjawab manusia yang paling besar adalah untuk membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Kalau merujuk kepada seluruh ciptaan selain daripada malaikat, jin dan manusia, Allah rakamkan suratul Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih seluruh kejadian di langit dan di bumi. Jangan kita tengok kejadian ni tak ada apa. Dia nampak batu, sepak batu. Batu. Tak ada guna kamu jadi batu. Tak ada Allah bercakap batu tu. Kau yang tak guna. Aku batu pun aku bertasbih. Semua kejadian langit bumi tak terkecuali. Semua bertasbih kepada Allah. Itu satu. Kalau rujuk pada malaikat dan jin, yang boleh naik martabat sikit tu, malaikat tambah satu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Waktu itu Allah SWT bagi tahu kepada para malaikat seluruhnya dan jin. Masuklah iblis ada sekali. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30. Kemudian malaikat menjawab, bukankah nanti jadi khalifah ni manusia ni akan buat kerosakan, pertumpahan darah, permusuhan? Tak cukupkah kami ni ya Allah, katanya, bertasbih dan bertahmid? Dah angkat darjat sikit. Tadi binatang lain tasbih dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang untuk imam baca ni. Tadi tak sempat lah. Kalau lepas solat kan disunahkan. Zikir 33, 33, 23. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Malaikat setakat alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Mana lagi satu? Allah akbar. Nah, di sinilah kejadian manusia. Ketika Allah turunkan ni nuzul Quran nak datang. Nuzul Quran nak datang ni sekalian bawa turun Quran kepada umat manusia. Wahyu yang pertama tu surah Al-Alaq 1 yang kelima. Wahyu yang kedua tu Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi bila kata malaikat subhanallah alhamdulillah. Makhluknya lain subhanallah saja. Manusia subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tu manusia naik darjat tu. Membesarkan Allah Ta'ala itu mesti dimulai dengan yang ada pada manusia yang Allah berikan kelebihan juga mengatasi yang lain. Allah beri dia akal. Dan akal itu dimasukkan ilmu. Allah bagi akal bukan untuk serabut fikir masalah. Kerut, malah payah hidup ni. Aku bagi engkau akal untuk yatafakkarun, untuk memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga supaya kamu boleh merasakan aku maha besar. Tapi manusia bila dia tak kenal Allah ni sekalian hidup ni, dia tak nampak tu masalah utama. Maka akhirnya dia tidak akan takbir. Dia akan takbur. Tengok orang remeh ke orang. Itu takbur. Sifat iblis. Ni siapa ni? Mana datang ni? Dia mula cakap ni. Dia suka melirik pandang. Hati mas sekalian, tu sifat takbur. Kadang-kadang isteri, suami nasihat isteri. Awak ni begini. Isteri pun cakap, awak pun sama. Dia remehkan suami. Takbur terus isteri tu. Nak nasihat orang. Cemillah diri dulu, itu maknanya takbur. Nabi kata meremehkan orang. Patutnya jangan tengok apa, siapa tu, ambil dia nasihat tu. Tapi dia terus remehkan kawan tu. Nak nasihat orang konon ni. Dia sendiri pun tak tercermin. Dia tibai kawan tu. Padahal nasihat tu ad-dinus nasihat. Siapa-siapa boleh nasihat.
Tapi kadang-kadang tercabar hati kita ni. Ini siapa mana nasihat aku ni? Oh, lupa diri. Nah, itu orang tak ada ilmu tu. Orang ada ilmu dia mesti akan terima nasihat. Orang tak ada ilmu walaupun nampak je ilmu bagi nasihat tak mau terima. Itu orang yang tak ada ilmu. Abah panggil. Wastakbar. Dan menolak kebenaran. Jadi jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka masalah yang paling besar dalam hidup ni adalah untuk membesarkan Allah. Dengan bermula kita subhanallah. Melihat pada kehidupan ni, kita nak melihat hanya saja Allah SWT yang berkuasa atas segalanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nampak? Itu kerja manusia nak rasa Allah tu sempurna. Walaupun Allah beri takdir buruk pada kita sakit, tapi nak rasa sakit ni datang pada Allah. Aku takkan pernah rasa lelah. Aku tak pernah rasa sikit pun rasa macam, kenapa aku kena? Tak. Kalau dia tanya macam tu, dia tak kenal Allah. Dan itulah manusia akan kena dalam hidup kita jemaah sekalian. Allah akan perjalankan hidup kita ini dengan perjalanan sakit dan sihat. Susah dan senang. Nabi kata 595. Lapang dan sempit. Dan yang paling tinggi itu hidup dan mati. Ini perjalanan yang mesti kita lalui dalam kehidupan. Kalau tidak, dia bermula dengan mengenal Allah. Ini baru kita faham, kena mengenal Allah. Sebab dalam hidup ni semua tentang Allah. Dan mesti nak kena bawa bagaimana bila sebut tentang Allah tidak boleh tidak mesti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila sebut dengan nak membesarkan Allah SWT, mengikut bagaimana Nabi SAW bawa manhaj, yakni membawa kepada perjalanan kepada Allah, maka kita bawakan kaedah sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan gunakan, kita akan bentangkan. Kita akan kaji hidup kita ini bersandarkan 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan jemaah sekalian, maka bagi yang Allah pilih untuk mendengar bahasan ini, maka selepas ini ingatlah, dia sebut tentang kehidupan, kita ada kaedah yang mana bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Sebab misi kita yang utama nak membesarkan Allah. Nak besarkan Allah mesti dengan apa yang Nabi bawa. Kalau tak ikut tarik nubuwah, tak sampai membesarkan Allah. Dia akan membesarkan diri. Sebab tu Iblis disuruh untuk hormat pada Nabi. Bila dia tak boleh hormat pada Nabi, dia tak akan dapat tentang ma'rifatullah. Tak akan dapat. Walhal dia dulu dah bersama dengan Allah dah. Ikutkan Iblis. Dengan malaikat. Kawan si Iblis ni bukan kaleng-kaleng. Dia maksudnya malaikat. Kalau anak kita lah berkawan. Nak gimana tu Mat? Nak pergi tempat ni Syah Alam kat sekian-sekian tempat. Dengan siapa tu? Dengan malaikat mak. Allah malaikat. Ya Allah sejuk perut aku dengar. Kamu pergilah. Aku tak risau. Malaikat kawan tu. Lala sekali. Dia lah paling jahat sekali. Jangan main-main. Sebab apa? Gara-gara tak nak ikut Nabi. Contoh kita mungkin sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat ikut Nabi. Betul lah. Tapi hidup hidup ni, hidup saya Ustaz. Yang menanggungnya saya. Nak saya Ustaz. Hidup saya. Yang kena saya. Saya. Dia tak tahu Nabi kena lagi dahsyat. Dia tak tahu nak relate ke Nabi. Akhir sekali dia nampak Nabi buat agama kehidupan je lah. Kehidupan agama. Tapi zaman sekarang ni kita tak boleh terlampau agama sangat. Hati-hati. Gerakan akhir zaman ni mas sekalian. Gerakan yang melihat agama ini jumud, kembali asing. Bada'al Islamu ghariba. Bermula Islam tu asing. Antara asingnya contoh mudah mas sekalian. Bila sebut tentang kehidupan, sebut bagaimana nak membina kejayaan dalam kehidupan, kita pun jawab, kita pergi masjid. Pergi masjid? Pergi masjid. Agak-agak lagi masjid pun. Nampak. Dia tak tahu Nabi pergi masjid. Tu kita pergi umrah, pergi haji tu, pergi masjid lah masjid. Tu Masjid Nabawi, tak ada lagi bangunan lain. Sebaik-baik kurun. Tak ada pun skyscraper, tak ada. Itulah masjid. Terbinanya daulah Islamiah yang hebat. Masjid lah. Sebut kepada orang muda gitu, jom pergi masjid. Pergi masjid. Ada kuliah ke? Ada apa? Ada makan-makan? Kami kulik ke? Kamu ni kan bagi betul contoh cakap dengan kawan boleh lah. Kita ni carilah cara, tak kisahlah macam mana pun kaedah. Tapi nak bagi tu asingnya,
Berapa ramai nampak hidup bermula di masjid? Saya bercakap ni mas sekalian, bukan kata sebab ceramah sini. Memang Allah takdirkan saya ni dibesarkan di masjid. Ayahanda saya mengajar kat Masjid Negeri Shah Alam tu. 16 tahun. Bukan sekarang lah, dulu zaman Ustaz Muhyi. Ustaz Asmungi. Zaman Ustaz Muhyi. Muhyi tu Qadir Ustaz Selangor tu. 16 tahun saya samtas situ. Pulang alik dengan ayah saya masjid. Masjid Negeri Shah Alam tu. Unyang saya pun masjid. Dan saya bersyukur akhirnya saya ke masjid juga ni. Kalau tak kerana lah bermula awal masjid saya tak ke mana-mana juga pergi. Dan saya datang kalau beri peluang untuk ceramah ni, saya seronok. Sebab apa? Saya menyantuni tetamu-tetamu Allah. Saya tak kira berapa ramai tuan-tuan. Wa imam seorang pun, ni tetamu Allah. Saya kena santuni. Allah tanya nanti. Kamu suka tak dengan tetamu aku? Suka ya Allah. Tetamu tak suka tak apa. Jangan saya yang tak suka tetamu. Parah. Tu cara dia. Kalau tetamu Allah tak suka, nak macam mana? Tapi kalau kita selaku pelayan yang datang rumah Allah, kita kena menyantuni. Jangan, minta Allah tengok. Baik. Maka kehidupan itu asing. Terasing ni mas sekalian. Kenapa ini berlaku? Kerana di situ tidak bermula kehidupan untuk melihat masalah yang nombor satu yang paling besar adalah untuk mengenal Allah. Masalah kehidupan hidup kita. Orang pelik. Hari ni cerita macam-macam masalah kita cerita dalam hidup kita sekarang. Itulah masalah, itulah ini. Macam-macam lah. Macam keluarga lah masalah. Yelah nak sebut pun satu lah boleh sebut. Tapi satu je. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya setiap masalah yang berlaku itu dan masalah itu merumitkan lagi, pasti bermula kerana dia tidak mengenal Allah. Tak tanya dia. Contoh dalam bab rezeki. Dah isyak lah. Bagi signal lah. Dia sibuk rezeki tak cukup. Berapa ramai hari ni sebut kata tak ada rezeki. Dia melazimi perkataan tak ada rezeki. Nampak macam tak ada masalah ni mas kan? Sebab kita tak kaji. Dan kita anggap itu bukan merosakkan akidah. Sebab tak kaji. Kalau kaji sebenarnya merosakkan akidah tanpa sedar. Kerana meniupkan was-was kepada rezeki. Akhirnya rezeki siapa yang takbir? Allah. Lalas sekali was-was pada Allah lah. Hari ini je mas sekalian. Kalau manusia hari ini masalah rezeki dekat dengan duit. Contohlah, bila duit sebut rezeki, okey. Itu nombor satu lah. Tapi bila dia tak nampak bahawa duit itu adalah makhluk bermula tiada. Dan dia ini berusaha nak bagi ada benda yang tak ada. Dan dia tak yakin pun bahawa yang adakan itu adalah Allah. Dia pun berempas pulas lah mengadakan benda yang tak ada tu sebenarnya. Lalu sekali dia salahkan rezeki. Rezeki tak ada. Walhal sepatutnya dia kena kenal rezeki ini bermulanya memang dengan sifat Allah. Bukan diri kita. Rezeki itu ada nama mempunyai Huwar Razzaq Zul Quwwatil Matin. Dialah Maha bagi rezeki. Bila kenal yang Maha bagi rezeki dan iktikad dia kepada bahawasanya rezeki itu bersifat ada. Sedia ada, qadim, baqa, kekal, dan tidak akan orang kata apa habis. Walaupun duit dia habis, Allah uji. Wa naqsi minal amwal wal anfusi was samara. Allah uji. Bila tak ada duit, bukan bermaksud tak ada rezeki. Allah uji tak ada duit. Bila tak ada makan, bukan bermaksud tak ada rezeki. Itu ujian. Ini katanya bila manusia dia tak letakkan masalah nombor satu sebenarnya adalah mengenal Allah. Ini maksudnya kita nak susun balik. Dan kita tak nampak benda tu masalah pun. Alah, tak payah jadikan masalah Allah ni. Tak ada masalah. Alah, beramal je lah katanya. Beramal saja. Syarat beramal itu bermulanya mesti mengenal iman dulu baru beramal. Dan berserta bersama-sama ni. Kerana nak menjaga amal itu dengan iman. Orang yang benar-benar beriman pasti menjaga amal. Sebut. Terutama solat. Syariat mesti terjaga. Mesti terpelihara.
Dan hari ini dalam kehidupan, bila manusia dia tidak nampak yang nombor satu tu tentang Allah, maka syariat Allah tu tak jadi masalah. Bila manusia mula tak nampak syariat Allah tu masalah dalam hidup dia, dia ambil mudah. Sebagai contoh syariat solat. Kita dah masuk di 10 Syaban dan nak Syaban dan masuk Ramadan. Kita baru melalui Isra' Mi'raj, cerita tentang syariat solat. Berapa ramai hari ini yang melihat solat itu masalah besar bagi dia. Apa sebab masalah dia adalah dia menumpukan. Dia kena bagi waktu, dia kena ada timetable. Hidup dia sementara menunggu solat. Dan dia kena sedar, kerja utama kita ni kalau tidak kerana Nabi SAW negotiate dengan Allah SWT, 50 waktu maksudnya. Tak boleh buat lain. 50 waktu, 5 waktu pun rasa je sempit. 50 waktu, setiap setengah jam waktu solat. Kira kan bagi 24 jam. 2 rakaat, 1 waktu. Jadi manusia tak nampak. Apa kita bincang ni? Masalah nombor satu manusia. Sebab kita kaji sebuah penelitian yang menyeluruh akan sebuah kemelut kejadian manusia yang tidak terlepas daripada masalah dan cabaran. Memang tak ada orang kata tak terlepas. Sebab masalah paling besar kita manusia adalah masalah untuk mengenal Allah. Memang Allah jadikan itu masalah daripada persoalan. Sebab itu tuntutan kita untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu yang menjadi wajib al-wajib bagi semua ilmu itu adalah tauhid. Maka dua surah dan dua penceritaan yang menjadi sandaran bagaimana nak membuktikan bermulanya hidup itu adalah dengan mengenal Allah. Ini kita cerita hidup. Bagaimana Allah SWT menjadikan sebagai panduan untuk kita. Dengan kisah, kalau kita lihat kisah Nabi Adam AS, jadi manusia yang pertama diciptakan Allah SWT. Kalau ikut dalam Quran itu masa Nabi Adam lah. Dan Nabi Adam AS dan Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Kita lihat apa kata malaikat. Malaikat kata apa? Dalam suratul Baqarah 30. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti kejadian manusia ini akan membuat apa? Permusuhan, pergaduhan, pertumpahan darah. Itu masalah tu. Dan semua ni sebab apa? Ketika Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Allah kata balik kepada malaikat. Allah rakamkan dalam suratul Baqarah ayat 31. Masalah gaduh-gaduh ni mas sekalian, boleh kita simpul gaduh. Memang dari dulu lagi. Sebelum kejadian Nabi Adam lagi dah Allah ilhamkan pada malaikat waktu itu. Kejadian manusia ni akan bergaduh, pertumpahan darah. Dan kalau kita nak lihat pula Al-Mufassirin, surah Baqarah 30 ini ada menceritakan tentang bahawasanya ada kejadian manusia sebelum itu. Allah Ta'ala alam. Sebelum Nabi Adam. Dan beberapa zaman yang dah habis, Allah Ta'ala alam. Seakan-akan malaikat mendapat satu capture, gambaran sebelum. Nah, tu dia. Dan ikutkan penemuan-penemuan fosil yang terbaru ni memang pun menceritakan ada kewujudan manusia dulu. Sebagai contoh yang terbaru ni di Gua Musang, Mek Keledong, 14,000 tahun. 14,000 tahun punya umur. Kalau ikut Nabi Adam AS, kalau ulama tarikh menyusun daripada Nabi Adam AS hingga kita ni, habis ni 6,000 tahun lebih. Maknanya sebelum tu ada lagi satu kehidupan. Berapa kali lipat, wallahu alam. Baik, jadi pemusuhan, kita cerita pemusuhan. Masalah, sebab masalah ni bila dia tak boleh jawab, dia bergaduh. Momen maksudnya dalam hidup ni, bila dia tak jumpa jawapan lagi, dia bergaduh lagi. Bergaduh sampai berbunuh. Berlaku tak sekarang? Memang berlaku. Dan berlaku pun ketika zaman Nabi Adam AS pun berlaku. Qabil dan Habil. Lalu Allah jawab. Ini nak kata bermula nak menunjukkan masalah tu adalah mengenal Allah. Suratul Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah ajarkan Nabi Adam AS ilmu. Mana kata ilmu ni, kalau ikutkan kata Sahabus Samah Datuk Syukri Mufti Kelantan, dan perbahasan kita ni saya usulkan, dan yang mentahkikkan perbahasan ni almarhum Datuk Seri Wasandin Al-Hafiz, usul empat sifat wajib ke Nabi yang kita akan bawa. Dan saya juga diberi peluang untuk berjumpa dengan Mufti Kelantan dan mantan Mufti Selangor Datuk Tambis dulu pun ada. Anak beliau dulu junior saya samtah. Datuk Anhar Opir senior saya 10 tahun. InsyaAllah. Allah.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. Baik, berbalik dengan perbahasan kita tadi suratul Baqarah ayat 31. Kata sebut sama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Dia kata apa? Dalam suratul Baqarah ayat 31 ni jemaah sekalian, ibu bagi segala ilmu. Bila bermula ilmu? Kalau tanya bila? Bilakah bermulanya ilmu itu? Ketika Allah ibaratnya ijazah direct kepada Nabi Adam alaihissalam. Suratul Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nama-nama benda, seluruh nama-nama benda. Dan al-mufassirin terjemahkan semua nama ni semua. Sehingga ketika itu malaikat disuruh oleh Allah untuk sebut balik nama-nama. Yang mana kalau kita sebut nama-nama ni baru kita tahu bahawa memang bukan manusia yang cipta nama itu. Bagi contoh, air, nama air. Dalam air pula, nama air itu pula banyak dialek pula. Bahasa lagi belum kira. Kalau rujuk kamu Dewan Bahasa dan Pustaka, dia tak tulis pengasas nama air adalah, tak ada. Tokek air pun tak tahu air tu pengasas macam mana. Kayu balak, nama. Kayu balak, tokek kayu balak pun tak tahu siapa pengasas nama kayu balak. Meja ni, rostrum meja. Jadi nama-nama yang kita boleh sebut hari ini mas sekalian, itu sebenarnya adalah datang dari Allah SWT direct. Ilmu Allah bagi, itulah ilmu bermula dengan nama. Dan nama bagi segala nama yang mana menjadi nama yang paling utama. Sebelum ada nama-nama benda ini, itu dijawab dalam suratul Alaq ayat 1. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi yang akhir. Tengok, Nabi yang pertama Nabi Adam AS, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, walaupun jauh jaraknya, mula sama. Mulanya Nabi Adam AS waktu itu dengan wa 'allama Adam al-asma'. Di sini dalil menunjukkan bahawa mas sekalian, malaikat, iblis dan semua makhluknya lain tak ada ilmu. Iblis pun tak ada. Iblis waktu itu kena ambil ilmu sepatutnya daripada Nabi Adam AS, tapi sebab dia sombong. Sebab itu sebenarnya jemaah sekalian, iblis itu hanya ahlul abid. Hati-hati kalau kita mungkin kuat beramal tapi tidak berilmu, hati-hati. Sebab iblis beramal tanpa berilmu, akhirnya sombong. Banyak beramal jadi sombong. Tak payah ni semua ni, tak payah ni. Tak payah manjang. Patutnya makin beramal, makin rasa, makin khuduk, makin tawaduk. Amalan tu membentuk hati yang merendah. Tapi tidak pada iblis, kerana dia tidak ada ilmu. Dalilnya apa? Ketika Allah suruh malaikat, summa aradahum alal malaikah, apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu malaikat yang sebut tu. Tak boleh sebut nama-nama tu. Dan nama yang tertinggi itu adalah ketika Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui pantar Jibril AS. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika itu sebelum wahyu turun, Nabi sedang diperjalankan dengan satu situasi berhadapan dengan umat yang jahil. Jahil ini apa berlaku? Bergaduh, berbunuh. Sama tak dengan malaikat kata? Sama. 1000 tahun, 5000 tahun dulu ni cerita ni. Nabi Adam AS. Kenapa jadi begitu?
kerana tidak mengenal Allah. Tengok dalil yang pertama, ayat apa? Allah suruh baca dengan nama Allah. Bismi Rabb. Kalau surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, dia umum. Kita tak tahu asma' umum. Asma' akullaha. Tapi asma' ni, nama-nama ni, tidak bolehlah bermula nama makhluk pula. Sedangkan makhluk kemudian. Sifat yang awal tanpa ada permulaan. Sifat siapa? Allah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka jelas ketika Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama itu surah Al-Alaq 1 hingga 5, permulaan kalam bicara kehidupan itu bermula dengan apa bila berhadapan dengan masalah? Dengan mengenal Allah. Manusia hari ini bergaduh, ini harta aku. Harta aku? Tak nampak siapa bagi? Tak nampak Allah tu. Di Ramli dah cakap dah, ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Nak lagi jelas, kisah cerita Nujum 4 Belalang. Di manakah letaknya kekuatan hang tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Kekuatan hang tuah tetap pada hurufnya ta. Ta, waw, alif, ha, tuah. Kalau ta ditukar pada ba, ba, waw, alif, ha, buah. Tak kuat kan tuan? Nama kan? Datang malam ni tengkolok dalam 5 kaki. Pedang, bukan buat keris, pedang. Ketika dia tanya, hang siapa? Aku hang buah. Hang balik ini. Nama pun tak betul. Ada hang buah je. Tapi isyaratnya bukan pasal buah tu. Huruf ba tu. Kita ni jemaah sekalian, umpama buah lah, apa pun tak ada sebenarnya buah. Lepas tu apa akan busuk. Mula je kulit dia cantik, terbiar busuk. Buah secantik mana pun buah, akhirnya busuk. Tu isyarat, banyak isyarat tu. Tapi isyarat di situ ba, huruf ba. Ba ni huruf yang pertama dalam Quran. Dan itulah wahyu yang pertama turun, Iqra bismi tu. Membawa kepada la adri, aku tak tahu. Maka dijawab oleh Jibril AS. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka bermulalah perbincangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hidup ni jemaah sekalian, bukan bicara soal nak bawa nama kita. Bicaranya adalah nak bawa nama Allah. Salah bawa hidup ini, besarkan nama kita daripada besarkan nama Allah. Maka semua ini akan ada dalam perbahasan hakikat kehidupan. Kita akan sambung perbahasan ini pada siri akan datang, insya-Allah. Ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggo dengan tasbih kafarah surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.